Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. So, today is our lecture for lecture 5. Okay, so my voice, is it clear or not? Clear. Okay, clear. Alhamdulillah, semangat. Okay, lecture 5. Okay, this is lecture content. Agent value, agent vector, introduction. Kita ada 2 topik hari ni, which is eigenvalue, eigenvector. And we also have general linear transformation. Okay, for today lecture, okay, this is the eigenvalue and eigenvector introduction. Actually, this eigenvalue, eigenvector ni kalau kita belajar macam kita tak nampak sangat kat gunanya dekat mana, tetapi bila kita pergi ke in certain topic memang dia banyak sangat guna aplikasi menggunakan teori eigenvalue, eigenvector ni. Kita baca dulu ya. Meaning that eigenvalue is a skala, satu nombor, and eigenvector is a vector. Dinamakan vector eigen. Ini ialah value eigen, nilai eigen, nilai eigen. Okay, the first appear in the study of rotational motion but was later used to classify various kind of surface and to describe solution of certain differential equation. Okay, in the early 1900 years ago, it was applied to metric and metric transformation, and today it has application in diverse fields such as computer graphic, nampak tak dekat sini, mechanical vibration also use this eigenvalue, eigenvector, heat flow, how the heat flow from one material to, in one material, it flow from the beginning of the material to the end. Macam mana dia bergerak tu semua boleh diterangkan menggunakan eigenvalue, eigenvector. Population dynamics, quantum mechanics, economics, and to name just a few. Okay, banyak guna eigenvalue, eigenvector. So hari ni kita nak belajar macam apa yang dikatakan eigenvalue and eigenvector. Okay, this is the definition of eigenvalue and eigenvector. If A is n times n metric, meaning that A ialah satu metrik yang n times n. N maksudnya nilai dia sama, iaitu metrik segi 4 sama. Okay, then a non-zero metric vector X is in Rn. Ini ialah dalam dia punya ini ialah maksudnya Rn ni kalau R kuasa 2 maksudnya dalam 2D macam tu. R kuasa 3 dalam 3D is called a eigenvector of A if Ax is a scalar multiple of X. For example here, okay, kita ada satu metrik A. Lepas tu kita times with X and ada satu value lambda ni. Lambda ni yang kita kata dia sebagai eigenvalue. Okay, and X is said to be an eigenvector. X ni eigenvector dia. Lambda ni ialah eigenvalue dia yang bersempadan dengan maksudnya corresponding to lambda. Okay. So sekarang kalau kita tengok contoh kalau baca ni macam tak faham, is okay. Memang tak boleh nak faham lagi sebab baru tengok kan. Okay, so sekarang kita ada ni, the vector lambda X sama juga 1/2. Eigenvector of is an eigenvector. Yang ni ialah satu eigenvector untuk satu metrik A. Yang ni ialah metrik A. Okay, so sekarang dia kata corresponding to the eigenvalue lambda sama dengan 3 since AX sama juga dengan, maksudnya A ni kali dengan X dia dapat 3/6. So dekat situ 3/6 bila kita keluarkan 3 dia dapat yang ni kan eigenvector ni. Maksudnya kat situ macam ni. Kan kat sini 3/6. Okay, so sekarang dekat situ dia ialah sama dengan ni kan, sama dengan 3 letak kat luar, dalam dia ialah 1, 2. Di mana 1, 2 tadi ialah X. X tu ialah eigenvector. So yang ni ialah kita punya eigenvalue.
value. Maksudnya macam tu. Ini ialah eigenvalue, ini ialah eigenvector. Okey, untuk satu matrik A yang ni. Okey. Sampai situ faham ke? Tidur ke? Faham. Alhamdulillah, di petang-petang Jumaat ni terang hati Betul. Alhamdulillah. Okay, so sekarang kat situ, in example 1, we observe that lambda ialah 3. Ialah value, eigenvalue dia of the matrix yang ni. So sebenarnya kalau yang contoh tadi tu macam senang je kan, betul tak? Tetapi kalau kita diberi yang ni sahaja, macam mana kita nak dapat nilai lambda tu? Kita macam hanging kan, kita tak tahu nak macam mana kita nak mulakan nak dapatkan lambda ni. Okay. Jika kita diberi ni saja, kita tak diberi nilai lambda ni berapa, macam mana kita nak dapat eigenvalue dia? Okay, so here we want to know how to get eigenvalue and later on the corresponding eigenvector dia dapat macam mana. Okay, so in order to get eigenvalue, this is the theorem dia. If satu matrik yang n times n, maksudnya satu matrik segi 4 sama, dan lambda ialah eigenvalue untuk A jika dan hanya jika ia memenuhi persamaan ni, determinant, nampak tak kat sini, determinant lambda I tolak A sama juga dengan kosong. Maksudnya ini ialah dia punya rumus untuk dapat nilai lambda. Bila lambda ni dah ada kat sini, determinant dia sama dengan kosong. So kita boleh pindah-pindahkan, maksudnya kita dapat nilai lambda tu berapa. Yang ni juga kita panggil dia sebagai characteristic equation of A. Okay, so kita tengok kat situ Okay, jadi answer dia ialah using characteristic equation. Okay, so sekarang dekat situ, kita pergi balik example 1 tadi. Okey, ingat balik dekat teorem ni, dia cakap ni, determinant lambda I tolak A. Jadi kat situ, bila kita nak dapat determinant, dalam tu ada lambda I tolak A. Okey, dekat situ, in order to get the characteristic equation dekat situ, kita kena carilah dulu yang dalam ni, lambda I tolak A. Lambda tu, lambda yang dekat luar ni. I ialah matrix identity. Kalau dia 2 kali 2, bermaksud identity dia 1001. Sampai sini okey tak? Okey. Okey, so sekarang yang ni tolak A. Tolak A, ambil je matrik yang daripada soalan ni, letak dekat tempat ni. Okey, lepas tu lambda I. Maksudnya kita kena selesaikanlah darab dulu kan, baru kita boleh tolak, betul? Jadi kat situ lambda darab dengan unsur identity ni, dia akan dapat lambda kosong lambda. Sampai sini okey? Okey. Okey. Okey, Pak. Okey. Okey, so sekarang maksudnya dia tolak lah. So kalau kita tolak, maksudnya lambda yang ni tolak 3, dapatlah ini. Kosong tolak kosong, kita dapat kosong. Kosong tolak 8, kita dapat negatif 8. Ni lambda tolak 1, kita dapat lambda tambah 1. Okey, until here, is there any question? Tak ada. Okey, jadi kalau kat situ tak ada question, sekarang daripada bentuk macam ni, kita tahu kita kena cari determinant kan? Kalau dalam bentuk macam ni, determinant ni macam mana? Maksudnya, A darab D tolak C darab B, betul tak? Pandai. Okey, so sekarang kita kena carilah determinant dia. So, A darab ni, jadi kat sini lah. Darab, dia tak ada apa pun. Darab je 2 ni, tolak kosong darab negatif 8. So, dapatlah ini. Betul tak? Betul, madam. Betul, madam. Tadi yang equation yang asal-asal tu, characteristic equation tu just now kan dia kata dia sama dengan kosong, betul tak? Determinant dia sama dengan kosong, betul?
Jadi kat situ, dekat sini bila kita dah dapat value ni, kita samakanlah dengan kosong. Okey, bila kita samakan dengan kosong, berapa nilai lambda kita? Yang ni ialah quadratic equation, masa kita kata 5 dulu. Lambda sama dengan 3. 3 dan lambda sama juga dengan -1. -1. Okey, so dapatlah 2 nilai lambda. Yang ni lah nilai lambda tadi. Okey, kalau kita guna contoh yang macam tadi ni, yang contoh yang awal-awal tadi, dia just dapat lambda tu sama dengan 3 je. Tapi sebenarnya untuk dapatkan nilai eigenvalue, sebenarnya dia ada lagi satu nilai, iaitu bila kita buat characteristic equation ni, kita tahu bahawa dia ada 2 nilai. Satu lambda sama dengan 3, lagi satu lambda sama dengan -1. Okey, so bila kita dah dapat nilai lambda, ini ialah 2 nilai eigen kita. Eigenvalue kita ada 2. Okey, so untuk cari eigenvalue dapat tak? Senang kan? So now we want to find inilah eigenvalue. We have discovered that first eigenvalue ialah lambda sama dengan 3 and the second one is lambda sama juga dengan -1. So selesai nak cari eigenvalue. Senang je kan nak cari eigenvalue? Senang madam. Senang. Senang kan? Okay, senang dia, senang belajar online. Belajar online lagi senang ke belajar kat Dewan Kuliah lagi senang? Dewan Kuliah. Itulah saya rasa kalau macam nampak macam Kat Dewan Kuliah berkat. Berkat Berkat. Okey, baik kita jumpalah minggu depan. Okey, baiklah. Okey. So tadi yang kita buat tadi tu bermaksud dekat sini yang ni ialah bila dia tanya kita, when determinant lambda I tolak A is expanded, the characteristic equation of A is take in the form yang ni lah jadi macam ni. Maksudnya masuk ayat ni ialah apa? Bila kita dapat yang ni, bila kita kembangkan dia dapat berapa? Lambda kuasa 2 tolak 3 lambda lagi Tambah 1. tolak macam ni lambda kuasa 2. Ni kan lambda kuasa 2 tolak berapa? Tolak lambda sebenarnya. Tolak lambda tak apalah. Tolak lambda lagi tolak lambda ke tambah terbalik sekejap saya padam. Boleh padam. Okey, dekat situ kita ada apa? Lambda kuasa 2 tambah lambda. Tambah lambda tolak 3 lambda. Betul? Tolak 3. Betul. Okey, ini akan jadi apa? Lambda kuasa 2 tolak 2 lambda tolak 3. Dia tak sini lagi, sekejap lagi. Okey, sekejap. Okey, sorry. Okey, so sekarang kat sini yang ni bila dapat macam ni, dia sama dengan kosong, itu ialah characteristic equation dia. Ini yang kita panggil dia sebagai characteristic equation. Just now kan kalau dia minta please find the eigenvalue we get only 2, which is lambda sama dengan 3 and lambda sama dengan -1. Tetapi bila dia kata characteristic equation, kita kena kembangkan benda ni. Itu yang dapat yang ni. Yang ni lah. Maksudnya characteristic equation dia ni ialah daripada pengembangan yang tadi tu. Boleh? Boleh. Okay, so the polynomial kat situ, yang ni lah dia dapat characteristic equation dia tu. Okay, so for example, one tadi, yang ni macam yang saya buat tadi lah, yang dengan kamu tadi kan, yang ni dapatlah jawapan dia. Yang ni lah ialah characteristic equation dia, which polynomial ni degree dia 2. Faham macam mana nak cari polynomial tu degree berapa? Daripada equation ni macam mana kita dapat degree dia 2? Dia macam mana? Apa soalan tadi, madam?
Maksudnya daripada polinomial yang kita ada ni, macam mana kita tahu polinomial ni degree dia 2? Dia ada square. Maksudnya memanglah dia ada square. Maksudnya yang tertinggi dia punya unknown punya kuasa tu 2. Dia juga ada kuasa 1 kat sini kan, tetapi kita ambil kuasa tertinggi dia ialah 2. That's the degree of polynomial. Okay, boleh? So kalau apa power dia 3 tu degree dia 3 lah. Betul. Kalau dia lambda kuasa 3 tolak 4 lambda kuasa 2 contoh tambah 3 lambda macam tu kan. Tambah contohnya 4 lambda tambah 5. Okey, jadi kat sini dia punya yang paling tinggi 3. So degree dia 3 lah kat situ. Okey ya. Okey. Okey, so sekarang kita nak cari eigenvector pula. Tadi kita dah selesai cari eigenvalue. Okey, sekarang untuk kita dapat eigenvector, just now kita dapat eigenvalue dia 3 dengan negatif 1. Untuk dapatkan eigenvector, okey, ni X is an eigenvector of A. Maksudnya yang ni. Yang kita cari determinan lambda I tolak E just now, bila kita darabkan dia dengan X, dia dapat sama dengan kosong. X yang ni ialah eigenvector kita. So, sekarang cuba masukkan lambda kita. Lambda ialah 3. Lepas tu masukkan pula lambda sama dengan 1 dalam this equation to get the eigenvector. Okey, so sekarang daripada soalan tadi yang ni, okey, nampak tak? Dia minta kita gunakan equation ni. So, kita guna equation ni, iaitu yang ni lah. Masukkan, mula-mula kita kena case by case. Case pertama, lambda sama juga dengan 3. So, sekarang lambda sama dengan 3 kat sini. Lambda, yang ni dia sebenarnya lambda, yang ni daripada sini kita cuba translatekan daripada rumus kepada satu equation yang kita nak cari, lambda I. Lambda I ialah 1, 0, 0, 1. Kat situ, tolak. A apa A? A ialah kita punya equation daripada soalan ni, iaitu 3, 8, 0, negatif 1. Kat situ. Kat sini ada X kan? Okey, so sekarang semua ni kena darab dengan X sama juga dengan 0. So sekarang kat situ, daripada sini yang dapat equation yang bawah ni. Iaitu lambda darab dengan satu identity matrix yang 2 kali 2, dia akan dapat lambda tu kat situ ialah 3. So sekarang gantikan lambda sama dengan 3. So sekarang lambda ni sekarang gantilah. Dia ialah 3. Kat situ 3. So 3 kali identity tu yang dapat kat sini ni. Okey boleh So tolak ni, tolak equation yang A ni, darab dengan X. Oleh sebab dia 2 kali 2, maksudnya X kita ni satu vektor. Maksudnya dia tak boleh lah X1, X2, ada X3 pula. Nanti dia tak boleh nak darab kan. 2 kali 2 kena darab dengan 2 kali 1 je. Okey, so sekarang kat sini, X yang kita ada, vektor kita ialah X1 dan X2. Okey, bila kita tolakkan dia, yang ni tak ada apa-apa. Daripada sini ke sini, just buat je equation tolak ni. 3 tolak 3 ialah 0. Lepas tu 0 tolak 0 ialah 0. 0 tolak negatif 8, negatif 8 and negatif 4 tolak 3 tolak negatif 3 tolak negatif 1 ialah 4. Sampai sini okey ke? Okey. 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 Sampai okey. situ, sampai sini macam mana kita nak dapat jawapan macam ni? Okey, sekarang daripada sini, saya tulis sini Okey, kat situ kita ada yang kat atas ni kita tak dapat value pun, betul tak? Dia 0 kali 0 kan, betul tak? Jadi yang bawah aja, negatif 8 kat situ. Negatif 8 X1 kan bila kita darab, betul tak? Betul. Negatif 8 X1 kat situ, lepas tu tambah 4 X2 sama dengan
Kosong. Okey, lepas tu dekat situ daripada equation ni, boleh tak kita letakkan X1 sebagai perkara rumus? Boleh. Boleh. Jadi kat situ yang pindah kat tepi ni ialah negatif 4X2. Betul tak pindah? Okey, kat sini ada negatif 8 lagi lah. Kita buat satu-satu Okey. So sekarang kat situ X1 sama juga dengan negatif 4 X2 bahagi dengan negatif 8. Betul tak? Okey, dia sama juga dengan apa? 1 per Berdua. 1/2. X2. Okey, tetapi sekarang X2 kita tak tahu berapa kan, betul tak? Betul. Untuk equation macam ni, yang mula-mula kita belajar linear system hari tu, dia ada jawapan yang maksudnya dia ada banyak solution untuk matrik yang macam ni. Okey, so sekarang matrik yang macam ni dia akan dapat apa? 1x2 ni boleh tak kita wakilkan dia sebagai S? Apa-apa nombor pun boleh di dalam ni sebab dia maksudnya dia many solution. Okey, dekat situ bila kita gantikan X2 dia sama juga dengan X, S. Jadi, bila X2 sama dengan S, dekat sini dia sama dengan apa? 1/2 S lah. X2 dia S kan, betul tak? Ni X2 kita ganti je dengan S. Okey, jadi kat situ equation kita yang dekat sini X1, X2 tu X sama juga dengan X1 kita berapa? 1/2 S, betul? 1/2 S. Then we also have X2 kita, yang ni kan yang kat bawah ni X2. X2 kita ialah S. Jadi dekat situ boleh tak kita keluarkan S? S letak dekat luar. Jadi dalam ni ialah 1/2 and also this is 1. Bila kita darab balik ke dalam dia kan dapat balik yang ni kan, betul tak? Jadi kat situ kita tahu bahawa our eigenvector dekat sini ialah 1/2 dan 1. Is it okay everyone? Okey. Nanti Isnin kita buat soalan nak cari eigenvalue, eigenvector kena buat balik ni rasanya dalam kelas ni nanti Isnin. Okey, kita buat contoh nanti Okey, so sekarang dekat situ lambda kita sama juga dengan negatif 1. Tadi kan lambda sama dengan 3. Kita ulang juga proses yang sama. Lambda sama negatif 1. Letak balik dalam equation ni. Yang dalam teorem tadi tu. Lambda I tolak A. Sekarang lambda kita ialah negatif 1. Bila lambda negatif 1 darab dengan identity matrix kat situ. Dia dapat negatif 1, 0, 0, negatif 1. Yang ni saya tak payah terangkan lah macam mana dapat kan. Dah tahu kan? Tahu. Okey, itulah kalau boleh tahulah suara yang kata tahu tu. Isnin saya nak tahu dia tahu ke tidak. Betul ni. Memang dapat lah insyaAllah. InsyaAllah. Saya percaya. Okey, kat situ A kita ialah daripada sini tau. Kat sini A kita kat sini. Letak je. Ikut je rumus ni. Lepas tu darab dengan X. X kita ialah vektor 2 kali 1 sebab ni matrik 2 kali 2. Dah semua orang takut nak cakap tahu Tak, saya tak marah. Jawab je lah tahu kat situ. Okey, so sekarang dekat situ tolak. Kita tolakkan je lah. Okey tak ni? Semua. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, so sekarang kat sini negatif 1 tolak 3 ialah negatif 4, 0 tolak 8 negatif 1, 0 tolak 0, 0, negatif 1 tolak 1 akan dapat 0. Okey, sekarang dia bentuk macam ni pula. Kalau bentuk macam ni, kita nak jadikan dia satu linear equation yang kita nak selesaikan, dia macam mana? Negatif 4 X1 sama juga dengan 0, betul? Kat sini, negatif 8 X1 sama juga dengan 0. Ini daripada sini, betul tak? Macam mana kita nak dapat jawapan macam ni? Do you have any idea?
Dekat sini kita tahu bahawa X1 kita sama juga dengan kosong. Sebab bila kita -4. pindahkan, mana boleh -4. X1 sama dengan kosong. X1 sama dengan kosong kat bawah ni. Sebab bahagi dengan -4, bahagi dengan -8 kan dapat kosong. Betul tak? Yelah, X1 sama juga dengan kosong bahagi -4. Kan dapat kosong tu. Yang bawah ni pun sama. X1 sama juga dengan kosong bahagi -8. Dapat kosong juga. So, X1 kita kosong. Bila X1 kita kosong, okay, our X2 ada nilai ke tidak? Tak ada. Tak ada. Macam mana kita nak dapat jawapan ni? Maksudnya -4, X1 kita kosong kan? Kosong, betul tak? Kita dah dapat X1 kosong. Kat situ, tolak kosong kali dengan X2 sama juga dengan kosong. Sorry. Sama dengan, kat sini ada kosong. Sorry, kat situ kosong kan, betul? Yang ni, boleh faham tak mana datang ni? Ni datang daripada equation yang pertama. Yang ni. Sekejap ya, saya padam sikit. Penting sangat ni. Dia datang daripada sini. Okey, daripada first row ni. -4 kali dengan kosong. Kosong ni apa? Kosong ni ialah X1 ni. Betul tak? Tolak kosong kali X2. Apa nombor yang kali dengan X2 kosong akan dapat kosong? Macam tu. Ini kan dah tentulah yang ni sama juga dengan kosong, betul? Kan? Betul. Yang dekat sebelah sini, apa nombor yang darab dengan kosong akan dapat, yelah sebab nilai dia kosong, mestilah kosong tolak kosong kan? Macam tu kan? Kat sini mesti kosong jugalah, betul tak? Apa nombor yang darab dengan kosong akan dapat kosong? Apa-apa nombor. Yang tu yang saya nak dengar. Apa-apa nombor. So, apa-apa nombor tu boleh tak kita kata dia X2 ni can be any number, it is S. Apa-apa nombor. Dia boleh 1, dia boleh 2, dia boleh kosong, dia boleh -1. Betul tak? 4. Betul. Yelah, dia boleh 4 tapi dia boleh berubah-ubah. Jadi kat sini, sebab itulah X dia, maksudnya X dia ialah kosong dengan S. Maksudnya X1 sama dengan kosong, X2 ialah S. Boleh faham ya mana datang S ni? Daripada yang ni lah yang tadi saya cerita ni. So, dekat situ, eigenvector dia ialah, kita boleh keluarkan S, yang tinggal dekat dalam ni ialah 01. This is an eigenvector dia. Boleh faham tak? Dia macam a bit confused sikit, tak apa. Tapi macam mana dia boleh hadir tu ialah daripada yang inilah tadi. Okey tak? Okey. Okey, Alhamdulillah. So sekarang dekat situ, lepas kita belajar yang tadi dah cari eigenvalue, eigenvector, kalau boleh saya rumuskanlah kat situ. Maksudnya eigenvalue, kita dapat nilai eigenvalue tadi daripada determinant A, bukan lambda I tolak A. Kat situ ialah kat sini bukan A. Dekat situ ialah determinant lambda I tolak A sama dengan kosong. Kat situ, nilai lambda ni nanti ini ialah eigenvalue. Ni yang kita belajar daripada tadi ni. Eigenvalue. Kalau ada 2, dia kuasa 2, maksudnya ada 2 nilai dia. Kalau dia kuasa 3, ada 3 nilai dia. Okay, this is eigenvalue. Okay, then we can get eigenvector. Eigenvector ialah daripada yang ni, equation ni. Iaitu, yang ni yang pertama untuk dapatkan eigenvalue. Yang pertama. Yang kedua, untuk dapatkan eigenvector ialah daripada lambda I tolak A darab dengan X sama dengan kosong kat situ. Which is, kita kena selesaikan each eigenvalue ni letak dekat tempat lambda ni. Then we get X sama juga dengan, ni ialah X. X sama juga dengan satu vektor. Yang ni lah, macam ni kita kena selesaikan. Okey, vektor ni lah yang kita katakan dia sebagai eigenvector. Jadi yang kamu kena ingat sekarang ialah
these two formula. In order to solve for eigenvalue and eigenvector. Okay, then. Saya teruskan ya. Okay, so sekarang kat sini diagonalization. Ini apa pula? Ini ialah perpenjuru dia. Macam mana kita nak dapatkan perpenjuru? Product of P inverse AP in which A and P are N times N matrix. And P ialah yang invertible. Yang itu yang boleh di-inversekan will be our main topic of this section. Okay, there are various ways to think about product. One which is to view their transformation. Dekat sini transformation of a matrix tu. Okay, in which the matrix A is mapped into, okay, jadi kita boleh letak A tu sebagai P inverse AP. This is what we call similarity transformation. Okay, these transformation are important because they preserve many properties of matrix A. Okay, for example, if we let B sama juga P inverse AP, then A and B have the same determinant since, okay, determinant B sama juga dengan determinant P inverse AB, dia juga sama dengan determinant P inverse darab determinant A darab determinant P. Okey, yang ni faham tak ni? Pehe. Hebatnya. Maksudnya dekat sini, yelah. Maksudnya determinant P inverse. Bila P inverse sama juga keadaan dia macam ni. P inverse ialah 1 per determinant P. Maksudnya inverse kan kita boleh letak tolak 1 tu ke bawah. Okey. Jadi kat situ bila dia ada macam ni, kita boleh eliminate determinant P dan kita boleh katakan determinant B sama dengan determinant A. Okey, yang ni lah yang dia nak cuba sampaikan dekat situ. Okey, so sekarang in here, if A and B are square matrix, when we say that B is similar to A, yang ni sekarang kita nak kata B tu similar to A, mesti dia boleh cari satu matrix yang P supaya B sama juga P inverse AP. Okey, so sekarang kat sini, dia bagi tahu B is similar to A, then it is also true that A is similar to B. Bila kita boleh buktikan yang ni, kita boleh kata yang A is similar to B. Because diagonal matrices have such simple form, it is natural to inquire whether a given N times N matrix A is similar to matrix of this type. Okay. On this definition too, a square matrix A is said to be diagonalizable if it is similar to some diagonal matrix. Okay, kat situ D. In this case, the matrix P is said to diagonalize A. Okay, apa yang dimaksudkan dekat sini? Dekat situ. Untuk cari diagonalizing N times N matrix, yang pertama kita kena cari N linearly independent eigenvector. Okey, kat situ kena cari eigenvector. Lepas tu, says P1, P2 and Pn. If there is total of N vector, then the matrix is diagonalizable. If the total is not equal to N, then it is not. Maksudnya, kalau matrix tu matrix 3 kali 3, dia akan dapat P ni sampai P3. Kalau dia dapat sampai P2, maksudnya it's not diagonalizable. Macam tu. Form the matrix P having ni is as its column vector. Maksudnya having tak yang ni kita tengok nanti contoh Then the step 3, the resulting matrix multiplication of P inverse AP will be diagonal matrix D whose successive diagonal entries are the eigen values lambda sampai lambda n that correspond to the successive column of P. So kita tengoklah macam mana. Okay, sekarang kat sini kita tengok kita ada satu matrix A, macam contoh yang awal-awal tadi. Dia kata find the non-singular matrix P and the diagonal matrix D. Dia nak minta cari diagonal matrix D such that A darab dengan P sama juga dengan P darab dengan D. Okay, then we can rewrite D sama juga P inverse AP. Yang ni ialah bila kita pindahkan P ni kat sebelah ni, maksudnya P inverse lah. Maksudnya dia akan dapat 1 per P darab P D. Jadi dia ini ialah apa? 1 per P ni ialah P inverse. Okey, ni kalau D lah.
Okey, kat situ kalau ni pindah sebelah sini, dia ialah P inverse D, ni kita nak jadikan bentuk macam ni, darab P. Tapi kalau macam A pula, dia sama jugalah macam tu. Maksudnya kita nak jadikan, contoh, kita nak jadikan macam dia ni. Maksudnya carikan D sebagai perkara rumus kat situ. Okey, untuk jadikan D sebagai perkara rumus, dia ialah kita tinggalkan D ni satu je dekat sebelah kiri dan P ni pindah sebelah sini. Iaitu 1 per P A darab dengan P. Jadi 1 per P ni sebenarnya kita boleh tulis dia sebagai P inverse A P. Tu yang dia dapat yang ni. Okey, so sekarang untuk soalan macam ni dia nak suruh cari diagonal matrix D. Okey, we had to derive. Okey, tadi kita dah cari lambda dia sama dengan 3, lambda sama dengan -1. Yang tadi yang macam tadi mula-mula tu, iaitu kita selesaikan determinant lambda I tolak A. Yang tu yang dapat yang ini tadi, lambda sama 1 sama dengan 3, lambda 2 sama dengan -1, yang contoh awal-awal tadi. Okey, while yang ni kita dapat tadi eigenvector dia yang ni dan eigenvector dia juga yang ini. Okey, so sekarang untuk dua eigenvector yang kita dah dapat tadi, ini ialah daripada sambungan daripada vektor yang tadi tu. Maksudnya satu contoh tadi tu. Maksudnya kita dapat dua eigenvector. So daripada dua eigenvector ni, kita boleh dapat two linearly independent eigenvector of A, which is step number 1. Kita gabungkan dua-dua ni, which is P dia. P tu ialah satu matrix yang gabungan daripada eigenvector. Nampak tak? Dia pindahkan je ni, akan jadi first column, eigenvector yang kedua akan jadi second column. That's the P. Then yang kedua, the diagonal matrix D. Okey, so sekarang diagonal matrix D tu ialah ini lambda ni. D ialah satu nilai lambda. Maksudnya nilai lambda tu ialah lambda 1 ialah tadi matrix tadi. Ni. Lambda kita sama juga dengan 3 dengan -1. Jadi kat situ D kita ialah lambda 1 ialah 3, lambda 2 ialah -1. So kita dapat jawapan. Maksudnya yang dekat sini kita tak payah nak cari jawapan baru, tetapi kita guna daripada eigenvector tadi kita combine, and eigenvalue tadi juga kita combine untuk dapat matrix D. Maksudnya combination of eigenvector will get matrix P and combination of eigenvalue will get matrix D. Okay. So sekarang kita boleh check. A darab dengan P, maksudnya A darab matrix A kita darab dengan P ni mesti sama dengan matrix P yang ni darab dengan matrix D. Mesti dapat. Okay. So dekat sini, inilah kita boleh check lah whether our jawapan tu betul ke tidak. Okay. So sekarang yang ketiga. Kalau kita ada macam ni, kita nak show that this matrix is not diagonalizable. Mula-mula kita kena cari eigenvalue and eigenvector dia. Dekat sini, nampak tak? Dia dah dapat yang ni. Determinant lambda I tolak A sama juga dengan kosong kan kat sini. So dia kena masukkan. Dekat sini nilai dia, determinant lambda I. Yang ni. Bila kita nak buat yang ni, dia sama juga macam ni. Which is determinant. Kita selesaikan dulu yang kat luar dalam kurungan tu. Okey, dia ialah apa? Dia ialah lambda I. Lambda dekat luar. I ialah apa? Ini ialah matrix 3 kali 3. Jadi dia punya identity matrix ialah 1 0 0 0 1 0 0 1. Ini ialah identity matrix dia. Kita darab dengan lambda I tolak A. Jadi kat sini kena tolak. Kat sini ada A. A ialah matrix yang daripada soalan, which is 1 0 0 1 2 0 -3 5 2. Yang ni ialah kita buat balik macam yang contoh nombor 1 tadi, tetapi matrix kita dekat sini ialah 3 kali 3. Okey, so sekarang selesaikan untuk ni. Maksudnya yang ni ialah bila kita dapat yang ni, kita kena darabkan dulu yang pendaraban kan baru tolak. Okey, jadi kat situ dia dapat apa? Lambda 0 0 sebab lambda darab dengan identity ni. 0 lambda 0 0 0
lambda. Okey, dekat situ. Yang ni. Lepas tu barulah tolak dengan yang matrik ni kena tolak. Letak kat sebelah. Okey, sebab itulah dia dapat yang ni, dia dapat yang ni. Dia nampak tak kat situ? Which is lambda tolak 1 yang ni. Lambda. Lepas tu kat yang nombor 2 ialah kosong tolak kosong. Dapat kosong. Boleh tak? Ke saya kena tulis kat sini? Ni ialah matrik yang asal ni lah. Letak kat situ. Are you with me? Or are you sleeping? Yeah. Masih Yes. steady madam. Okey, Alhamdulillah. Terang hati anak murid saya 1-0. Kat sini 1-2-0. Kat sini negatif 3-5-2. Saya tulis balik Kat situ ni ialah matrik tu. Ni ada 2 kat sini. Okey, so sekarang kat situ lambda tolak 1 dapat yang pertama. Kosong tolak kosong dapatlah nombor yang kedua ni. Lepas tu kat sini kosong tolak kosong dapat yang ketiga. Lepas tu negatif 1. Ini dapat negatif 1 ni kenapa? Ialah kosong tolak negatif 1. Tu yang dapat negatif 1. Lepas tu yang kedua ni ada lambda. Lambda tolak 2. So dapat kat sini. And lagi satu kosong tolak kosong. Kita dapat unsur yang ni. Dan macam itulah juga yang seterusnya. Kosong tolak 3. Tu yang dapat 3 positif. Dan kosong tolak 5. Negatif 5. Then we have lambda tolak 2. So kat sini lambda tolak 2. So determinant. Ingat determinant. Kalau kita pilih untuk determinant ni, saya padam dulu yang ni semua. Determinant kita kena pilih mana-mana row or mana-mana kolom kan? Betul tak? Jadi tak ada masalah walaupun dalam tu lambda. Jadi kat sini orang ni dia pilih yang pertama. Dia pilih mana-mana pun boleh. So, kat situ ingat determinant. Determinant ialah, ni saya buat rumus determinant. Determinant ialah negatif 1. Yang ni ialah unsur yang 1, betul tak? Jadi kat sini 1 campur 1. Jadi nombor dia apa? Dia ialah lambda tolak 1. Lepas tu darab dekat dalam ni ialah AD tolak BC. Betul tak? Sebab kita tutup yang ni, kita tutup yang ni. So yang ni tolak ni. Ini darab ni iaitu lambda tolak 2 darab lambda tolak 2 ialah kuasa 2 lah kan. Dia darab dengan diri dia sendiri. Okey, lepas tu tolak. Ni ialah kosong darab negatif 5 ialah kosong. Okey, jadi daripada situ kita akan dapat negatif 1 kuasa 2 ialah positif 1 kan? So yang tinggal ialah lambda tolak 1 darab dengan lambda tolak 2 kuasa 2. Okey, oleh sebab itulah jawapan yang akhir yang ni ialah lambda tolak 1, lambda tolak 2 kuasa 2. Okey, jadi dekat situ and the distinct eigenvalue of A ialah lambda 1 sama juga dengan 1 and lambda 2 sama dengan 2. Boleh dapat tak yang ni? Kenapa dia dapat ni? Sebab daripada nilai ni. Lambda 1 ialah 1. Kita buat penyelesaian daripada faktor kan? Lambda sama juga dengan 2 yang ni Selesai yang ni. Is there any question? Okay. So, sekarang kita dah dapat nilai lambda. Bila kita dapat nilai lambda, eigenvalue we already get. Dan prosesnya sama. Eigenvalue kita dah dapat lambda 1 sama 1, lambda 2 sama 2. Iaitu lambda 1 sama dengan 1. And lambda 2 sama juga dengan 2. Betul tak? Okey. Masukkan lambda-lambda ni ke dalam yang tadi tu lah. Apa rumus dia? Yang ni. Lupa dah. Ni, lambda I tolak A darab X. Okey, jadi kat sini ialah lambda I tolak A darab dengan X. Sama juga dengan kosong. Okey, sekarang dekat situ, lambda I tolak A sama dengan kosong. Okey, mula-mula kita ambil apa? Kita ambil lah nilai lambda yang pertama. Ni, lambda sama dengan 1. So, kita teruskan. Lambda sama dengan 1. 1 darab ini ialah 3 kali 3 kan? Jadi, dia ialah 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Salah. Dia ialah
0,1,0,0,1. Kita tulis balik equation rumus ni ke dalam equation macam ni. Tolak A kita apa? Ni. 1, 1, negatif 3, 0, 2, 5, 0, 0, 2. Okey, dekat situ kita darab dengan X. Tapi X kita sekarang bukan X1, X2. Dia dah jadi X1, X2 dengan X3. Kenapa? Sebab ini ialah matrik 3 kali 3. So, sekarang kat sini kena ada kurungan besar. Sama juga dengan kosong. Lepas tu selesaikan yang ni semua. Yang ni akan jadi apa? 1 tolak 1 dapat berapa? Ni kan satu darab ni akan dapat diri dia sendiri lah sebab dia ialah 1. Jadi sekarang 1 tolak 1 ialah kosong. Kosong tolak kosong ialah kosong. Kosong tolak kosong, kosong. Ni ialah negatif 1. Lepas tu ni ialah apa? 1 tolak 2. Negatif 1, kosong tolak kosong, kosong. Ni ialah 3, kosong tolak 5, negatif 5. And this is negatif 1 tolak 2, negatif 1. Kat situ, bila kita darab dengan, ini kan daripada hasil ni semua ni, kita tolak, kita darab dengan X1, X2, X3. Okey, kat situ dia sama dengan kosong. Okey, lepas tu bila kita dah dapat yang ni semua, macam tadilah, bila yang pertama ni semua ialah kosong, jadi kita tahu jawapan kita akan jadi banyak. Jadi kat situ, boleh tak kita gantikan kat sini? Dijadikan equation, linear equation, which is negatif X1 tolak X2 sama juga dengan kosong yang pertama. Yang kedua ialah apa? 3 X1 tolak 5 X2 tolak X3 sama juga dengan kosong. Betul tak saya buat ni? Okey. Jadi dekat situ, boleh tak kita jadikan dia macam mana tu? Ni, equation yang pertama, yang ni, equation yang pertama ni akan jadi X1 sama juga dengan apa? Negatif X2. Betul tak? Ini akan pindah, akan jadi positif. Ini akan jadi, dia pindah akan jadi positif. Lepas tu negatif X2. And dekat situ yang kedua ni kita pindahkan pula. Kat sini yang tu tadi X1 kan. Jadi kat bawah ni ialah, macam mana tu? Ni, X3. Kita nak kata X3 tu. X2. Maksudnya dia ialah, kita nak letak negatif 5 X2 sama juga dengan berapa? X3 tolak 3 X1. Betul. X2 ialah berapa? X2 ialah X3 tolak 3 X1 bahagi dengan ini 3 bahagi dengan negatif 5. Okey, so sekarang macam mana dia boleh dapat? Okey. So sekarang dekat situ we want to get okey, X2 ni dalam bentuk macam ni kan. Okey, so sekejap saya tak nampak lagi negatif 1/8 tu kat situ. Negatif 1/8. Ke saya ada salah kira kat atas ni? Okey, jadi dekat situ sekarang kita punya jawapan X2 sama juga dengan X3. X3 kita apa? Okey, so sekarang X2 sama juga dengan X3/5 tolak, betul tak? 2 X1/5 macam tu, betul tak? Okey.
Mana negatif 5? Okey, itu negatif 5 kan. So sekarang sini negatif, kat sini jadi positif lah, betul tak? Betul. Jadi kat situ X1 sama juga dengan negatif X2 jawapan kita tadi. Okey, so sekarang kita ada X3 kat dalam ni, X3. X3 ni kita tak tahu nilai dia berapa. In order we want to to get a value for X2 and X1. Jadi kat situ boleh tak kita gantikan X3 kita is satu value iaitu S. Betul tak? Ada dengan saya tak ni? Ada. Betul, madam. Okey. Hadir. Okey, so sekarang macam mana kita nak dapatkan dia ialah dia X2, X1 ialah negatif X2. Okey. Okey, so sekarang kat situ X1, X3, X2. Sekejap, saya tengah ni sekejap. Okey. Kita nak dapatkan value yang ni ialah S kan, betul? Ni ialah S. Okey, lepas tu kita nak dapatkan value X2 tu. Macam mana kita nak dapatkan value X2 tu? Okey, kejap ya. X2 ialah X1. Macam mana tu? Dapat tak ni dengan saya ni? Yang ni, kejap ya. X2 sama juga dengan, okey, X2 sama juga dengan X1 ialah negatif X2. Okey, dia ialah X3 per dengan 5 campur dengan X1 ialah negatif X2. Okey, something here negatif X2. X1 ialah negatif X2. Saya gantikan X1 ni dengan negatif X2 per dengan 5. So sekarang kita ada 2 X2. Ni ialah X3. Kan? Okey, so sekarang dekat situ X, boleh tak kita pindah balik, which is kat sini ada negatif dekat sini ada negatif negatif. Okey, so sekarang dekat situ pindah balik dia ni atas 5x2 sama juga dengan x3 kan, negatif x3 ni atas kan. Okey, tambah tolak 2x2. Okey, so sekarang kat situ negatif X3 sama dengan, pindahkan X2 sebelah. 7x ke sini. 7x2. Dia ialah, Lima. ni pindah dia tambahkan 7x2 lah. Kan? Betul. Betul. Okey, jadi dekat situ 7, 5, 6, 7. Kat situ X2. Okey. 5, 6, 7. Itulah saya tak dapat 8 ni. Sama juga dengan negatif X3. X3 sama juga dengan X3 sama juga dengan kat situ 7 X2 X2. Jadi kat situ negatif. Kat sini ialah X2 sama juga dengan negatif 1/7 X3. Yang tu lah. Sebab saya kena tengok balik lah. Yang ni saya simpan dulu. Minggu depan saya tunjuk. Saya ada salah kat mana? Cuba Sama tengok. dekat X2 sama dengan X3 tolak Dekat 3 mana? X1 tu. Yang Dekat mana? bahagian yang sebelah kanan sikit. Ni. Bawah sekali belah kanan. Yang sebelum arrow ke kotak tu. Oh, yang ni bukan 2 yang ni 3 kan sebenarnya? Kan? Macam tu saya salah situ kan? Inilah kan? Tadi tu value ni. Saya kata 2 kan? Dia 3 kan sebenarnya? Okey. Okey, jadi kat situ memang dapat 8 lah kat sini. Ni ialah 3.
Okey, tolak kat sini akan dapat 8. Kat sini pun akan dapat 8. Minta maaf siapa yang confuse kat situ, saya dah tersalah kat sini. Okey, jadi kat situ X2 sama juga 1/8 X3. Okey, jadi kat situ dapat macam, okey, jadi equation yang ini dia akan jadi apa? X1 sama juga dengan negatif X2. X2 sama juga dengan negatif 1/8 X3. Okey, jadi dekat situ bila X3 kita jadikan dia sama juga dengan S, jadi X2, inilah X2 akan dapat negatif 1/8 S and X1 sama juga dengan, ni kan X1 sama dengan negatif X2 kan, jadi negatif kali dengan X2 negatif 1/8 S, 1/8 S, dia akan dapat apa? Dia akan dapat jawapan dekat atasnya, dia akan dapat 1/8. Jadi kita tulis balik X1, X2, X3 tu, jadi dia dapat macam ni lah, dalam bentuk macam ni. X1 ialah 1/8 yang ni. X2 ialah negatif 1/8 and X3 ialah 1 sebab kat luar dia ada S kat situ. Jadi eigenvector dia ialah yang ini. Okey, boleh tak? Yang ini juga Memang sama. nombor paling bawah 1 lah. Bila kita buat penggantian tu dia lagi mudah, yang bawah kita jadikan dia 1. Macam yang ni, cuba kamu buat. Nanti dekat dalam dewan, dekat kuliah kita tengok sama-sama. Saya memang kena revisit this again. Saya rasa dalam dewan kuliah supaya lebih faham, betul tak? Cuba masukkan lambda sama, okey, terima kasih. Okey, lambda masukkan sama juga dengan 2, buat balik. Dapat tak jawapan ni? Guna yang ni lah tadi. Okey, sekarang saya nak tanya, kamu sebenarnya bila saya ngajar online, saya letak video yang lain daripada video yang saya ajar hari ni. Kamu prefer saya letak video yang sekarang ke video yang lepas? Sekarang. Saya rasa saya letak dua-dua lah kan, yang mana prefer yang mana kan? Setuju. Setuju Boleh. Okey, boleh Okey, so sekarang jawapan dia ada ni tau. Ni dan yang ini. Okey, so daripada dua tu kita tahu bahawa eigenvector kita dapat yang ni. And eigenvalue kita dapat yang ini. Okey, just now saya kata P ialah eigenvector yang bergabung. And D ialah eigenvalue yang bergabung. Jadi oleh kerana matrik ni matrik 3x3, sepatutnya dia dapat lagi satu X3. Tapi dia tak ada value X3 ni berapa, betul tak? Jadi kita boleh cakap yang ini bukan satu matrik yang diagonalizable. Maksudnya dia tak ada matrik berpenjuru dia. Sebab dia tak dapat lagi yang X3 ni tak wujud. Kalau dia dapat lagi satu, so dia ialah 3x3. So it is diagonalizable. Macam tu. So yang ni kita boleh concludekan yang it is not diagonalizable. Compared to this matrix, dia dapat matrix asal 2x2. So P dia pun 2x2. D dia pun 2x2. Tetapi matrix yang ni ialah dia 3x3. Tetapi matrix dia dapat yang ni, bila kita gabungkan dua ni kita just dapat berapa? 3x2, betul tak? It's not 3x3 sebab dia tak ada matrix yang ni. And it is also comes to this eigenvalue dia pun sama, dia dapat 2, sepatutnya dia dapat 3 macam tu. So it is not diagonalizable. Okey, kat sini. And yang tu selesai tapi kalau apa-apa kita rujuk balik hari Isnin nanti Okey, so now nanti hari Isnin saya ambil contoh lain juga, kita buat satu-satu Okay, so untuk yang ni pula, kita nak pergi general linear transformation is quite, hari ni quite tough sikit sebab dia banyak ni. Kita ada 62 slide untuk hari ni, tapi tak apa, kita jalan je. Nanti kita tengok satu per satu. In tutorial also, we can look at one by one. Okay, this is general linear transformation. What is linear transformation? Actually, linear transformation ni, dulu bila kita sekolah, kita belajar tau transformation ni. Maksudnya, kita ada satu kedudukan tempat, tetapi bila kita pindahkan dia ke macam ni. Kalau dulu-dulu kan kita ada satu contohnya this bentuk, tetapi bila kita nak
pantulkan dia ke sebelah, dia jadi macam mana? Dulu kan kita ada belajar kan? Reflection. Ada. Reflection. Lepas tu tak pun kita nak pindahkan dia ke 90 darjah ke sebelah saja. Reflection. Dia jadi macam mana? Inilah dia linear transformation. Tapi yang ni kita tengok dari segi calculation dia. Kalau yang tu kita tengok daripada bentuk yang berubah kan. Tetapi kalau dalam coding, selalunya bila kita pergi ke graphic design, bila kita nak gerakkan one thing to another thing, maksudnya kita nak contohnya kita nak gerakkan, tak pun kita nak make it bigger, macam contohnya cerita Bobo Boy tu kan, yang dia dia macam dia jadi raksasa daripada dia kecil, tiba-tiba 2 kali ganda, macam tu. Sebenarnya kalau dalam coding, bila kita dah ada satu input parameter, yang kita ada satu equation, dia akan bergerak dengan sendirinya. Jadi maksudnya dia akan jadi satu, dia akan membesar dengan sendirinya lah, maksudnya macam tu. Dia akan make it bigger from the algorithm sahaja, without we need to sketch it again. Okay. Then this is linear transformation. Itulah dia. Maksudnya linear transformation ni dia ada 2 properties, iaitu yang pertama LU tambah V sama dengan LU tambah LV, and LKU sama dengan KLU kat situ. Apa benda ni? 2 benda ni lah yang kita nak kena buktikan supaya dia memang linear transformation untuk 2 keadaan ni. Okay, so now and this L we call it as linear operator. And here example 4, kita ada matrik macam ni. Kita nak let V ialah 2 kali 2 matrik, W ialah polinomial of darjah 3, yang ni lah polinomial darjah 3, ini ialah 2 kali 2 matrik. And define L to be linear function from V to W. Kita nak define kan dia bergerak daripada V to W. Dia ialah linear function. Okay. So how can we define? We have to use these two properties. Yang pertama dengan yang kedua. Okay, first properties ialah yang ni kan, LU campur V sama juga dengan LU tambah LV. Jadi kat situ. Ni ialah first properties tadi. Yang ni kita kena buat apa? Kita kena wujudkan, yang ni ialah satu matrik U. Kita kena wujudkan, ni matrik U, yang ni ialah matrik V. Ni U tambah V. Benda yang sama tetapi namakan A1, B1, C1, D1. Yang ni juga A2, B2, C2, D2. So far so good. This is, are you good? Okay tak? Maksudnya kita kena wujudkan 2 matrik. InsyaAllah. InsyaAllah bentuk dia sama ni. Okay, tapi L ni kena letak kat luar. Dia kena bentuk macam ni. Buat macam equation ni. L letak dekat luar. So, bila L letak kat luar, dia ialah L darab yang kat dalam ni. Betul tak? Dia macam kita buat pengembangan tu, expand. Which is L kena darab dengan matrik ni. Dapatlah yang ini. And L kena darab dengan matrik ni. Dapatlah yang ini. Okay. Yang sebelah kiri ni saya rasa okay. Tapi yang sebelah kanan ni macam mana pula? Sebelah kanan, bila kita kata L, U, benda yang sama, kita tulis balik. Dia ada T kuasa 3, dia ada T kuasa 2, dia ada T dan D. Okey, tapi kat sini, dia ialah A. And our function here, we have A1, A2. Kita tak boleh, okey, jadi kat situ kita kena letak. Sebab kat sini tambah, itu bermaksud A1 tambah A2. And B kat sini, we don't have to put B alone, but it is B1 tambah B2. Darab dengan T kuasa 2. And this is also C1 tambah C2 and darab T. And sebelah sini dapat D1 tambah D2. Kita macam rearrange supaya bentuk dia sama balik macam ni. Bentuk dia macam sama kan, betul tak? Tapi kat sini, dia sebab dia tambah, so kat sini kena tambah lah. Okey. So, sekarang kita kena buktikan daripada kedudukan sini akan dapat yang ni. Okey. So, sekarang untuk sebelah kanan ni, kita tengok kat sini. Bila dia ni, kita expand, boleh expand tak? Darab semua dengan T kuasa 3, kita akan dapat A1 T kuasa 3, A2 T kuasa 3, B1 T kuasa 2, B2 T kuasa 2. And we also get C1 T, C2 T, D1 and D2. Okay, now. We also have, okay, sekarang dalam bentuk macam ni ke sini ada soalan. Ini kita buat pengembangan sahaja, tak buat apa-apa pun.
Dah tidur ya. Okey. Ada. Okey. Okey. Terima kasih. Okey. Tengah memahami. Tengah memahami Okey, so sekarang daripada sebab kita nak jadikan dia bentuk LU tambah LV. Sebab U kita ialah semua yang ada 1, 1, 1. V kita ialah semua yang ada 2, 2, 2. Okey, jadi daripada equation yang kedua ke yang ketiga ni, boleh tak kita yang satu kita kumpulkan setempat, yang dua kita kumpulkan setempat? Yelah, yang satu semua kat sini kan ni. Yang ni. Lagi satu yang ni. Yang ni. Lagi satu lagi. Yang ni kan. Semua yang di satu kita letak setempat. And yang dua pula. Yang ni kan. Kita letak dia setempat kat sebelah. Okey. Jadi dekat situ. Dia ialah sebenarnya. Bila back to the original equation. Dia ialah apa yang ni lah. Maksudnya. Equation ni. Sama dengan. Ini. Betul tak? Bila dia A1, sepatutnya kat sini A1 T kuasa 3, B1 T kuasa 2, C1 T kuasa T, and D1. Yang ni lah. And bila dia sebelah sini, dia patutnya sama dengan A2 T kuasa 3, B2. Jadi dia dah separate. Jadi dia ialah LU campur LV. So terbuktilah kat situ. Dia boleh ditransformkan kepada bentuk ni. Boleh tak? Boleh. Okay, nak lagi faham nanti kita tengok tutorial. Okay, so sekarang kat sini kita ada properties yang nombor 2 pula. Properties yang nombor 2 yang ni pula. Okay, yang untuk ni LKU U sama dengan KLU ni ialah apa? Kita kena buktikan benda ni boleh ditransform jadi yang ini. Okay, LKU. U kita ialah ni. Dia tak ada V. So, tak perlu wujud A1, B1. Dia tak ada V. So, kita ada satu je U kat sini. Okay, equation kita ialah darab dengan K. So, darablah dengan K kat luar dia. Okay, bila kita darab dengan K and L ada kat luar, inilah bentuk yang sama. So, kita jadikan dia bentuk yang sama. L kat luar dia, K dia tak kat sini. U kita ialah matrik ni. Dan dia sama dengan KLU. Maksudnya K ni kena darab dengan semua benda dalam ni. Which is dapat KAT kuasa 3, KBT kuasa 2, KCT and KD. Okay, now we rearrange this first line to the number 2 line, which is K boleh darab ke dalam kan? Dapat yang ini. Then K yang dalam ni tak ada apa-apa perubahan, tetapi sebenarnya K yang dalam ni kita boleh keluarkan dia menjadi satu. Betul tak? Yang ni juga kita boleh keluarkan dia. So, dia ialah benda ni, darab yang ni maksudnya, dia ialah something like LKU sama juga dengan KLU. Maksudnya, kita boleh masukkan K dan kita boleh keluarkan balik K tu alone tanpa mengganggu kita punya equation ni. Okay tak? So, terbuktilah properties number 2 pun dia satisfied. Okay, then we can say that this linear transformation, dia boleh ditransformkan secara linear lah dekat situ. Okay, so some linear transformation on R square, let's look at some linear transformation on the plane of R square. Yang ni kita tengok balik lagi banyak contoh dekat dalam tutorial nanti. Kat situ kita baru cuba satu-satu. Okay, we look at several kind of operator on R square including scaling, reflection, rotation and projection. Okay, now here, ni lah. Yang tadi, kita ada original picture. Kalau kita contraction, ia akan jadi lagi kecil. And when we expansion, it will bigger. Okay, dan ini ialah contraction. Okay, ini ialah dia punya rumus, iaitu R darab dengan U. Ini ialah equation kita untuk U. Tapi untuk kita jadi dia contraction, nilai R kita ni mesti ialah nilai yang kurang daripada 1 dan dia lagi besar daripada kosong, iaitu kalau dia 1/4, 1/5 or 0.3 something like that, dia akan dapat expansion punya bentuk. Kalau dia contraction. Sekejap ya. Sorry, tengah kelas. Hello? Sorry.
Okay, so sekarang dekat sini untuk dia jadi expansion, dia mesti lebih besar daripada 1, which is R ni, kalau dia 10 kali dengan U, maksudnya kita tahu dia akan mengembang 10 kali ganda macam tu. Kalau dia ialah 1/4, 5/2 macam tu, dia lebih kecil pada 1 tetapi dia lebih besar pada 0, dia akan contraction, dia akan kecil. Okay, example dekat sini. Contohnya kita ada satu image triangle, yang ni lah. Kalau kita plotkan dia, dia akan jadi triangle untuk satu koordinat. When it is scaled to 200% from original size. Maksudnya kita tahu dia nak mengembang sebanyak 200%. Mean expansion dia, R dia ialah 2. So, kita boleh darab R kali dengan setiap equation kita ni. Maksudnya sekarang, L kita -1, 1. Ini ialah daripada titik yang pertama, kita boleh darab dengan 2, dia dapat koordinat yang baru, and koordinat yang kedua yang original, kita letak dia 60, dapat koordinat yang baru. Yang ni yang original, dapat koordinat baru dengan darab dengan R. Okey, yang ni kamu boleh plotkan, kamu boleh lukis yang ni. Kalau -1, 1, 30, kalau kita ada macam ni kan. Okey, -1, 1 tu dekat sini. Ini -1, kat sini pun -1 kan. Okey, kita ada satu koordinat ni. Okey, dia dekat sini contoh yang ni lah -1, 1 punya titik. And we have 30. 30 kat mana? Okey, X sama juga dengan 3, Y sama juga dengan 0. Kat sini lah, contohnya kat sini 3. 30 kat sini lah atas ni. X3, Y0. And we also have another one is 03. Kat sini lah, lebih kurang kat situ. 03. Y3, X0. Jadi ini ialah original, kejap padam dulu. Anggapkanlah dia lurus ni ialah triangle kita. Okey, nak tahu dia mengembang ke tidak? Sepatutnya dia mengembang 200%. Ni kan. Okey, ni ialah triangle kita. And we can plot this, dia dapat 2, 2. Maksudnya sini -1, -1 kan? Kalau -2, 2, jadi kat sini -2, ni -2. So, plot yang baru kat sini. 2, 2. Ni sampai sini, -2, -2. And we also have yang kedua ni 60. 60 dia jadi kat sini. 60. And we also have 06 kat sini Contohnya dekat sini. Okey, bila kita plotkan balik, dia ialah yang ni. Maksudnya dia akan mengembang sebanyak 200%. Macam itulah. Ni Tapi kita guna equation je untuk dapatkan pengembangan dia. Okey, jadi R ni lebih besar daripada 1 just now kan. Jadi kita tahu dia akan mengembang. Okey, macam inilah konsepnya kalau kita lukis semula. Kalau dulu sekolah kan dia suruh daripada yang original ni tolong jadikan dia sebanyak 2 kali pembesaran. Kamu lukislah dia balik kan, betul tak? Yang ni kita daripada equation kita tahu dia mengembang kalau kita lukis balik, tapi daripada nombor. Okey, boleh relate tak apa yang kita belajar kat sekolah hari tu? Ada tak? Ke dah tidur? Ada. Okay. Okay, so sekarang kalau yang tadi contraction, expansion, sekarang original picture, lepas tu kita nak reflect pula. Yang ni kalau kita nak pantulkan dia dekat X, yang ni kan X kita, so dia terpantul daripada sini, dia akan dapat image yang baru macam ni. Okay, lepas tu kalau contoh, kalau contohnya kalau macam kita ada satu image dalam kita punya animation, contohnya kita nak dia pantulkan sendiri kan, dia lukis balik. Kita boleh letak dalam algoritma kita tu new point is pantulkan dia terhadap x-axis. Jadi dia akan jadi satu image yang macam kalau dia berdiri atas sungai, dia akan jadi satu image yang dekat bayang-bayang sungai, kat kita sendiri dekat sungai itu kan, betul tak? Jadi no need to upload it again. Okey, jadi kat sini kalau contohnya yang ni ialah matrik dia. Kalau dapat matrik macam ni maksudnya kita pantulkan dia sebagai dekat x-axis macam tadi. Kalau yang ini ialah kita pantulkan dia terhadap y-axis. Kalau y-axis macam ni lah. Kalau image tu kita bulat kat sini, pantul terhadap y-axis, ini ialah y kan? Maksudnya y tu ialah as a cermin kita. Jadi dia terpantul macam ni lah. Okey, kalau dia respect to y sama juga dengan x, kalau y sama juga dengan negatif x, dia macam dekat tengah-tengah tu kat situ.
Okay, jadi kat sini yang ni lah dia punya metrik. Okay, bila kita dapat soalan macam ni, okay, bila dia kata terpantul terhadap x-axis, jadi kita tahu kita kena guna yang ini. Okay, bila kita dapat soalan macam ni, ini ialah titik asal kita. Okay, jadi yang ni, mana dapat ni? Ini ialah daripada information yang terpantul terhadap x-axis yang seperti soalan ni minta. Okay, jadi kita kena guna metrik ini. So, semua titik ni kita kena ganti dekat tempat ini untuk dapatkan satu koordinat yang baru. Dekat situ. Okay, boleh? Sorry saya tadi ada orang call. Saya dalam kelas. Dah semua orang nampak saya punya WhatsApp Okey. So sekarang okey, sekarang minta maaf. Okey, tapi tak ada rahsia kat dalam tu. Okey, kat sini dia dapat titik yang baru dengan kita darabkan dengan x-axis punya reflection. Begitu juga dan di sini. Okey. So sekarang ada soalan tak? Just guna ni je. Ikut soalan dia nak apa. Okey, so macam ni lah. Ini dia terpantul terhadap x-axis. Bila kita plot balik, kita nampak dia macam cermin dekat x-axis tu. Okey, then ini ialah rotation pula. Kalau banyak 10 darjah, 90 darjah, kita guna rumus apa? Yang ini. Maksudnya theta ni yang kita kena perlu tukarkan nilai dia. Maksudnya dia kata, dia contohnya theta sama juga 90 darjah. Kalau sebelum ni kan kita lukis je. Dia sebanyak 90 darjah. Kalau petak tu dekat sini 90 darjah, kita tahu dia dekat mana. Ini ialah 180 kalau dia macam tu. Kalau 90 maksudnya ke atas sikit lah kan, kat situ kan, kat sini kan. Betul tak? Dia 90. Dia terpantul kat 90 darjah. Okay, so kat situ kita just gantikan je yang ni. So no need to teka-teka macam kat sekolah dulu kan kita teka. Jadi kat situ kita kena guna, maksudnya theta ni gantikan dalam sini. Maksudnya tekan kalkulator 90 darjah. Cos 90 darjah akan dapat kosong. Negatif sin 90 darjah akan dapat nilai negatif 1. Sin 90 akan dapat 1 dan cos 90 akan dapat kosong. Jadi kat situ in order to get titik yang baru dengan 90 darjah, kita kena letak yang ni lah tadi. Nilai yang ni, yang kita dah cari ni, kita kena letak dia sebagai metrik kat depan, and each our coordinate tu we have to times with the metrik yang 90 darjah tadi. Okay, so kita dapatlah kedudukan yang baru untuk kita punya triangle tu. Yang ni lah 90 darjah ke situ. Okay, so sekarang dekat sini is projection. Kita nak buat projection x-axis macam mana. Okay, so projection this is original but it is project to x-axis yang macam ni. Dia akan dapat satu image yang lepeh macam ni. Okay, so sekarang kat situ describe a projection such as yang ni lah. Ini ialah untuk two space onto x-axis. Macam kita dapat kita tak dapat dia akan turun kat sini dekat x-axis macam image cermin tadi. Kita akan dapat contohnya dia berdiri kat sini, dia akan dapat satu image bayang-bayang dia dekat atas lantai macam tu. Satu image yang memang dia macam lepeh kat atas lantai macam tu lah. Okay, so sekarang untuk dapatkan yang tu kita tengok soalan. Contohnya soalan tu dia kata kat sini projection. Ayat dia projection from two space onto x-axis, meaning that we have to put this metric and times for each of these coordinate. So we get the new coordinate for the projection. Macam ni lah. Okay, kita dah tahu projection dia akan dapat nilai yang baru dekat situ. Okay, then this is composition of transformation. Iaitu kita darabkan transformation tu. Yang ni boleh baca lah ya. Composition of transformation ni. Kita nak darabkan LA and LB dekat situ. Saya rasa composition of transformation ni saya rasa cukup kot. Dah banyak sangat dah ni. Betul tak apa yang saya rasa? Betul. Saya rasa nanti kita akan sambung hari Isnin dekat composition of transformation. Dia macam banyak sangat niasnya. Okey. Hari Isnin lah ya. Dia nak lagi? Kat sini dulu. Isnin ya. Okey. Saya rasa sampai situ dulu. Terima kasih.
kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you. Bye, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam.